Baik, henti tugas LRT selama 7 hari nyata menimbulkan rasa kurang senang buat pengguna yang amat bergantung kepada perkhidmatan itu. Bukan itu saja, jajaran yang ditutup pula adalah di kawasan segitiga emas yang mana sudah pasti ada impak ekonomi. Bagi mengulas lebih lanjut, kita bersama Datuk Dr. Abdul Razak Abdul Malik, mantan Presiden The Chartered Institute of Logistics and Transport, CILT Antarabangsa. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Datuk, 7 hari bukan tempoh yang pendek, sudah pasti ada kesan kepada ekonomi yang kita boleh jangkakan. Datuk, bantu kami untuk faham kesan utama perhentian operasi LRT ini. Baik, ya pertamanya syarikat prasarana akan mengalami banyak kerugian. 7 hari bukan masa yang pendek untuk menanggung segala kerugian apabila line itu tak menjana sebarang pendapatan. Itu satu. Keduanya, compensation. Kita kena bagi ganti rugi kepada penumpang dan sebagainya. Compensation ini penting. Kita tak boleh delay, kita tak boleh lewatkan dan sebagainya. Kita kena immediately kita kena bagi compensation, tunjukkan betapa kita sangat care dengan keadaan yang berlaku. Kemudian kita akan lihat bahawa kalau mengikut satu laporan mengatakan 7 hari itu lebih kurang 1.7 juta orang penumpang akan terlibat. Cuba kita bayangkan. Mereka ni adalah pekerja, eksekutif dalam industri, pejabat kerajaan dan sebagainya. Jadi tenaga mereka ni yang terlewat, tak dapat datang kerja dan sebagainya juga akan menjadikan organisasi ataupun syarikat yang terlibat itu kerugian. Dan kerugian itu boleh kita katakan banyak. Begitu juga dengan petty traders yang ada dekat 16 stesen ni. Kalaulah katakan mereka tu kalau dikumpulkan dia punya pendapatan average katalah lebih kurang 500,000 lah katakan sehari, kali 7 tu dah 3.5 million. Itu adalah merupakan hasil yang mereka tidak dapat jana. Ini adalah petty traders, peniaga-peniaga kecil yang juga terkesan sangat dengan keadaan. Jadi itu belum lagi kita melihat tentang image kita, image negara, image industri, image prasarana, image kereta api, industri kereta api di negara dan sebagainya. So kalau kita bercakap pasal kesan banyak. Itu belum lagi kita stres. Orang yang stres, penumpang yang stres, uncertain, remorse, kesal, benci, marah. Itu berapa nilainya tu? Nilainya tak terkira. Ini yang saya katakan bahawa apabila dia berlaku, dia berkait antara satu sama lain. Baik, Datuk, jadi bagaimana kita nak jamin gangguan seperti ini tidak berulang lagi kerana perkhidmatan seperti LRT ini sememangnya memerlukan penyelenggaraan yang berkala. Jadi apakah pandangan Datuk? Benda-benda yang bersifat teknologi, bersifat IT, bersifat digitalization dan sebagainya ini, sebenarnya kita kena expect at certain time benda tu mungkin boleh berhenti. Macam iPhone kita lah, macam kita smartphone kita atau phone kita. Tiba-tiba je berhenti, kita pun tak tahu. Tapi soalannya sekarang ni, adakah data-data yang tersimpan dalam iPhone ni kita sudah sudah save kiranya apa yang berlaku. Kan? Jadi maknanya kita harus sentiasa peka dan ingat bahawa suatu ketika akan berlaku macam itu.
No, dalam konteks Kelana Jaya punya section ni, saya tak tahu sama ada mereka ada backup service ataupun tidak, ataupun mereka menggunakan benda yang itu sajalah benda. Satu tu saja benda sampailah berlaku kerosakan ni baru kita nak cari orang untuk ganti. Bagaimana dengan rejim dia orang punya pembaikan ataupun dia orang punya maintenance rejim mereka macam mana? Saya dipahamkan daripada laporan CEO Prasarana kata sistem ni dah 25 tahun. So kalau dah 25 tahun, it's only natural kita harus kita harus melihat apa yang perlu kita buat untuk memastikan barang yang dah 25 tahun. First and foremost dia dah outdated lah. Dan kalau dia outdated, apa yang patut kita buat? Adakah kita kena upgrade? Ada kita kena buat kita ganti ataupun bagaimana? Jadi itu terpulang kepada management lah nak buat. Tapi kalau tak ada backup system, inilah yang akan berlaku. Ya, itu yang saya rasa bukan sajalah ini bukan saja pengajaran pada LRT ataupun prasarana, tapi juga harus kepada semua yang menjalankan kereta api lah, train di negara ini. Ya. So satu lagi ialah saya ada pernah bangkitkan dulu bila aksiden LRT dekat Kelana Jaya Line ni jugalah dekat apa kita punya KLCC masa itu. Adakah mereka buat ERP, Emergency Response Plan, sekiranya berlaku disruption dan sebagainya? Adakah mereka dah buat benda-benda yang macam itu? Kalau tak ada, ini yang jadi kelang kabut. Disruption ni satu. Keduanya, bagaimana kita nak pastikan bahawa mereka yang dah stranded ni dapat dapat kita dapat kita layan lah. Cuba kurangkanlah frustration mereka tu umpamanya. Itulah. Ya. Baik, Datuk, mungkin boleh dikongsikan apa yang boleh kita pelajari dari negara lain khususnya yang mungkin berdepan cabaran yang sama namun mampu menyelesaikan isu ini dengan cara yang lebih baik? Okey, pertamanya sebelum saya jawab itu, saya nak bagi cadangan. Kalau tak tahu sama ada cadangan saya ni baik atau tidak. Sebab saya lihat ini juga adalah satu perkara yang kita harus lihat. Yang berlaku ialah sistem. Infrastruktur semuanya elok, bagus. Tak ada rosak. So maknanya tidakkah ada cara kepada tim prasarana ni untuk dapat teruskan pergerakan train ini dengan menggunakan secara manual. Mungkin tidak boleh sepenuhnya. Mungkin kalau daripada 100 train mungkin hanya boleh buat katalah 30-40 train saja sehari dengan menggunakan manual system. Ada tak SOP manual system yang mereka buat masa sekarang? Sebab kecuali kalau track tu rosak ataupun kan Kelana Jaya ni dia atas dia atas tiang kan, dia punya track di atas tiang. Katalah satu jentera berat sudah langgar tiang tu runtuh. Jadi maknanya itu memang 100% kita tak boleh pakai. Tetapi ini track okey, hanya sistem. Boleh tak tukar sistem kepada manual? Tidak secekap teknologi itu, tetapi mungkin dengan kita gemblengkan tenaga kita di prasarana ni dan kita buat perjalanan itu secara manual. Train tak perlu laju, tetapi sekurang-kurangnya dia dapat membantu mereka yang
nak menggunakan train ni. Sebab betul lah tu cara ambil bas dan sebagainya. Tapi kita pun faham juga. Kalau beratus bas pun kita bawa dengan jam dekat Kuala Lumpur ni, kan, dah jadi masalah pada kita. Adakah boleh? Saya tak tahu. Saya dah lama usaha daripada KTM, saya tak tahu. Tapi kalau saya ada tu, saya nak buat lah. Tapi mesti jagalah, maknanya prioritinya ialah keselamatan. Tetapi adakah boleh on a scale down service, tidak laju seperti yang ada itu dan sebagainya, dan mengikut betul-betul kehendak safety. Go to the basic balik. Go to where you belong. Kita bukannya ada teknologi 50-60 tahun dulu. So, why don't you go back to basic? Jadi artinya ada juga perkhidmatan dan ada juga perkhidmatan sokongan di bawah, ada juga perkhidmatan sokongan di atas rel dan sebagainya. Okay. Now, when you are talking about pengalaman, saya nampak pengalaman di luar negara tu lebih hebat lagi lah daripada kita. Macam Japan, for instance, kan, dia bila kena earthquake tu lagilah, kan. Itu memang bergegar. Shinkansen lari 350 km sejam, bergegar. Itu semua tu ada dia punya disruption dia orang. Di UK pun begitu juga. Di tempat lain ada, mungkin strike dan sebagainya. Jadi soalnya ada tergendala perkhidmatan train ni. Tetapi yang saya tengok, the best in class lah, the best in class yang pernah ada orang buat lah, dia orang ni macam ni lah, dia akan menggunakan seluruh tenaga organisasi syarikat kereta api ni supaya pertamanya create a very sound communication system. Itu yang penting supaya siapa saja kena ada one stop center on communication, dia akan secara berkala menyatakan apa yang akan berlaku supaya jangan ada anxiety kepada penumpang-penumpang. Seminggulah kononnya. Di dekat Astro Awani ni setiap kata 20 minit ada keluar tentang LRT Kenajaya, we are at this point. Kita adalah di dalam keadaan yang macam ini. Ini improvement yang kita buat. Bagi tahu, tak apa. Jadi mereka akan melihat bahawa ada kesanggupan, ada kerja keras yang kita lakukan supaya penumpang dan rakyat tahu bahawa kita serius dalam menyelesaikan masalah ni. Kita jangan cakap I'm not sure, entah 7 hari pun belum tentu boleh berlaku pun, semua boleh elok dah. Ini semua ni kita tak hendak ayat-ayat macam ini. Tetapi kita tak boleh bagi harapan yang kosong, tapi kita buat communication tu. Mesti ada apps dia. Ini sekarang ni kita ni di hujung jari information. Ini tak ada ni. Saya tengok tak ada. Setakat ini tak ada. Ya. Setakat lepas saja CEO Prasarana buat dia punya dia punya sidang media, lepas tu saya tak dengar apa. Patutnya mesti ada. Communication mesti ada. Orang yang mesti ada kena ada apa yang dipanggil proactive communication kepada rakyat, kepada pelanggan dan sebagainya. Compensation must be given immediately. Ya, tunjukkan bahawa kita ni sangat-sangat terkesan dan kita nak bagi kita simpati dengan mereka dan sebagainya. Jadi betul. Itulah. Jadi you better stop me from sudah. Baik. Baik, sudah tentu banyak perkara yang perlu diteliti semula kerana ia bukan sahaja beri gangguan kepada rakyat tetapi beri impak buruk kepada ekonomi kita. Banyak lagi yang kita nak kongsikan tetapi kita tidak mempunyai banyak masa, dan sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih atas perkongsian ini kepada Datuk Dr. Abdul Razak Abdul Malik, mantan Presiden The Chartered Institute of Logistics and Transport CILT Antarabangsa.